والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungan daripada yang telah lalu, masih lagi kita di dalam syarahan bagi hikmah yang pertama, iaitu kata musannif Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari pada hikmah dia yang telah lalu. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Maknanya setengah daripada alamat tanda bagi bersandar, yakni bagi berpegang oleh seorang hamba, berpegang atas amalan itu. Alamat tandanya kata hati itu berpegang dan bergantung dengan amalan, kurang harapnya akan rahmat Allah ketika berlaku sesuatu kegelinciran kesalahan. Kemudian sebagai syarahan di atas itu, kita nakal daripada syarah Syekh Asy-Syurnubi, dan berkata Syekh Syurnubi rahimahullahu ta'ala, terjemah dia sudah lalu pada muka surat 4 dulu. Di muka surat 4 nota kaki 3 turun ke bawah, qauluhu Asy-Syurnubi, iaitu al-allamah al-faqih al-maliki. Dia dari segi fiqh bermazhab maliki, al-misri, lagi pula al-azhari, dinisbah kepada Azhar. Nama dia Asy-Syaikh Abdul Majid bin Ibrahim Asy-Syurnubi, di bangsa akal dia kepada tempat lahirnya Syurnub. Ia nama bagi satu kampung yang berhampiran dengan Damanhur dalam negeri Mesir. Saudara yang pernah duduk ke Mesir tu, banyak kita tahulah Damanhur. Jadi Syekh ini dibahasa kepada kampung dia Syurnub, masyhur dengan Syekh Asy-Syurnubi. Dia kata di sini begini, kehendak musannif Syekh Ibnu Athaillah qaddasallahu sirrahu, semoga-moga menyuci Allah akan hatinya, kehendak musannif dengan ini hikmah. Sani hikmah yang dia kata min alamatil i'timadi 'alal amal
nuqsanur raja 'inda 'inda zalal. Apa dia? 'Inda wujudiz zalal. Jadi hikmah musannaf kata begini kahnaknya bahawa setengah daripada alamat bagi berpegang oleh orang yang beramal dan bersandar ia orang yang beramal tu bersandar atas segala amalannya. Apa segala amalan? Bayan daripada segala sembahyang dan segala zikir dan lainnya. Itu mana alamat dia? Setengah daripada alamat bahawa kurang. Bahawa setengah daripada alamat bagi berpegang tu bahawa kurang oleh harapnya orang yang beramal, kurang harap akan rahmat Allah pada ketika berlaku suatu kesalahannya. Dia kita orang bergantung dengan amal balas tu lah. Bila kita jatuh dalam kesalahan tu berasa susah hati. Bila kita tak apa dia kurang segi amal kebajikan berasa putus harapan. Bandingnya seperti kitanya kerja cari kehidupan. Bila kita jatuh kerja, macam mana rasa? Seolah-olah hati kita duk bergantung dengan kerja. Dengan kerja tu kita dapat hasilan. Jadi kalau kita habis kerja, jatuh kerja, hati putus harapan. Sebab kita duk bergantung hasilan yang hasil daripada kerja. Cuba tak kerja. Kata kalau orang petani tak kerja nak makan apa? Orang petani kata. Kita tak boleh hasilan daripada kerja. Apabila tak kerja, luput hasilan. Bila luput hasilan, hati rasa susah. Sebab apa? Sebab hati duk bergantung dengan kerjaan. Cuba hati bergantung dengan Allah. Sama je. Kerana rezeki dari Allah. Nak itu. Tapi nak sampai ke situ tu bukannya semua orang yang sampai ke situ. Maka begitulah contoh di sana. Begitu juga kita boleh beramal. Salat kita amal fardu dan sunat. Zikir kita amalkan. Apabila luput zikir, berasa putus harapan. Berasa kurang amalnya. Tu nasbah orang awam, iya. Tapi nasbah orang arif, tu dikira silap salah dah tu. Maknanya, luput hati kita tu tinggal Allah, hidup bergantung dengan amal. Sedangkan amal itu adalah makhluk Allah. Dia kira begitu dah. Baik. Lalu tu kata Syekh Surnubul lagi, dan mafhumnya, yakni mafhum kalam musannaf tu, mafhum macam mana? Bahawa kuat oleh harapannya orang yang beramal pada ketika berhiasnya orang tu seorang ketika berhias dengan amalan. Bila amalan banyak, hati itu berasa gembira supaya kita boleh kerja. Mana hasilnya kita tu banyak. Berasa jadi kuat harapannya pada ketika berhiasnya dengan amalan dan pada ketika sunyinya orang yang beramal sunyi daripada kesalahan. Supaya kita tak ada salah apa. Berasa suka seronok hati. Cuba ada kesalahan, susah hati. Sebab apa? Kita dah tilik kepada kerjaan. Kerja salah, kerjaan yang baik. Tu nasbah dengan kita orang awam. Sebab itulah kata Syekh Surnubui lagi, dan bermula ini hikmah hanya munasabah ia akan orang-orang arifin, orang-orang yang sampai martabat makrifat khassah, yang mereka itu kenal akan Allah sebenar-benar kenal. Bahasa surat panggil kenal.
Tapi kalau bahasa Kedah panggil apa? Kenal ha? Itu tak? Bahasa Kedah kata kenal. Kenan. Itu dia dah. Itu bahasa surat kata kenal, tapi kalau kita orang petani dia buat teruslah kenal. Tak ada hujung lah. Kenal dia kata gitu. Kenal tak? Tak kenal. Dia. Bahasa surat kenal. Itu dia. Jadi ini hikmah ni hanya munasabah. Munasabah sesuai hikmah ini akan orang-orang yang arifin. Kerana orang siapa martabat makrifat khassah ni, dia kira satu kecelaan tu. Bila hati dia bergantung dengan amalan, seolah ketinggalan Tuhan dia panggil. Ketinggalan Tuhan dia bergantung dengan kejadian. Nasbah orang arif tu dia kecelaan lah tu. Sabit tu Syekh Syarnubi kata ini hikmah ni hanya munasabah ia akan orang-orang arifin. Orang yang arif yang pandang mereka itu sifat orang arif ni, orang yang pandang apa? Pandang dengan mata hati. Yang pandang dengan mata hati mereka itu, dia pandang akan bahawasa semua amalan itu adalah ia daripada Tuhan. Yani adalah ia daripada taufik Tuhan, daripada pilihan Tuhan. Kita nak pilih tak boleh. Ni tengok sepuan ni. Tengok dah. Kalau kita turut kehendak kita tu nak adakan tiap-tiap 2 minggu ke 1 kali ke sebulan sekali, tak boleh kita nak menentukan. Tapi dah Allah Ta'ala kehendak menentu, mari kita capak berasa boleh mari. Adalah kita ingat senantiasa begitu. Turut lobo kita tu, kehendak kita, kemahuan kita sekian kita aturkan. Tapi cuba kita tengok ke aturan Allah. Diam kita. Tengok hak dia kehendak ke anak. Dia capak mai kata, insya-Allah minggu depan boleh pergi. Ada capakkan mai dia. Tengok. Jadi sebab tu bagi orang yang apabila arif dia sapa situ. Tunggu, tengok hak capakkan dari Allah. Tengok hak apa dia Allah menentukan. Namanya zuhir di kita, berasa nak menentu sikit-sikit. Itu je. Bagi orang tu apabila hidup berpegang dengan amalan, ini satu kecelaan besar. Habis dia kata ini hikmah munasabah dengan orang arif. Kata dia orang arif yang pandang mereka itu dengan mata hati mereka, dia pandang akan bahawasa semua amalan itu adalah ia daripada Tuhan, daripada taufik Tuhan, daripada kehendak Tuhan bagi sekalian alam. Siapa dia Tuhan bagi sekalian alam? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa dia pandang begitu? Kerana mulahazah mereka itu. Mulahazah, kita ambil hak Arab jadi Melayu. Mulahazah ni kalau di sini panggil apa? Mulahazah. Hak Arab terjemah sini apa mulahazah? Ya kalau dekat dengan lurah Arab kita orang petani panggil apa? Mulahazah ni ada orang petani panggil tengok lah sekaligus. Tengok kita. Mata kita ni. Dia panggil lah sekaligus. Lah. Arab kata lahzah. Kalimah Arab kata lahzah. Kata ni kata tengok lah sekaligus. Tengok lah. Lah tu lahzah tu dah. Bila mulahazah, mana senantiasa melihat. Kalau lahzah tu, tengoklah sekaligus dia. Lah sekaligus. Ni mulahazah, senantiasa mata hati, lihat situ tak ahli lain. Kita ada juga melihat tapi sekali-sekala. Satu ketika lihatlah ke situ. Kebanyakan ketika lain tu, lupa situ. Tapi bagi orang nak sapa mutabak ni, senantiasa mata tidak melihat situ. Dia panggil kerana mulahazah.
Kerana mulahazah mereka itu orang-orang arifin yang mulahazah akan makna firman-Nya Ta'ala. Apa firman-Nya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surah As-Saffat ayat yang ke-96. Artinya, dan Allah khalaqakum telah menjadi ia akan kamu. Kalau Arab di segi lughah khalaqa dengan makna aujada, menjadi ataupun mengada. Allah telah menjadi ia akan kamu. Sabit kita ni panggil makhluk kejadian. Kalau nak jumlah begini boleh. Allah telah mencipta ia akan kamu. Bila cuma Allah yang menciptakan kita, kita ini ciptaan Allah. Itulah. Bila kita ni Allah yang menciptakan, kita ni ciptaan Allah. Begitu Allah yang menjadikan kita, kita ni kejadian Allah. Baik. Jadi satu. Yang kedua, wa ma ta'malun. Atas pada kum. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Salah. Wallahu khalaqa ma ta'malun. Apa tu cara nak jumlah ma ta'malun? Sini kita jumlah begini. Dan akan amalan kamu. Itu terjemah mengikut ma masdariyah. Ta'wil masdar bunyi wallahu khalaqakum wa amalakum. Apa tu? Bila terjemah amalan rupanya masdar. Masdar dengan makna isim maf'ul. Sebab terjemah amalan. Lughah. Amila panggil madhi. Amila ya'malu amalan. Amila kerja, buat ataupun capu, beramal. Manakala amila telah kerja. Manakala amalan kerja. Tu masdar. Bila dipakai makna isim maf'ul, kerjaan kamu. Begitu juga beramal. Itu makna masdar. Bila makna isim maf'ul, amalan kamu. Bab jumlah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa amalakum. Amalan dengan mana? Ma'mulakum. Ikut tu pula. Artinya, dan Allah telah menjadi ia akan kamu dan akan amalan kamu. Bila kita salim kepada Melayu Allah menjadikan kamu dan akan kerjaan kamu. Allah yang menjadi. Apabila kita bersilakan makna itu, cuba kita mulahazah makna tu, mana kita? Tak ada lah. Sebab itu ahli hakikah, bila dia pandai secara hakiki, kita ni tak ada. Yang ni, apa maksud kita ni tak ada? Ada kita tidak diiktibar. Kerana nak boleh ada kita, boleh ada tak sendiri? Tak boleh ada. Maka ada ni sebab daripada Allah mengada. Sebab tu ada. Cuba kita tilik kepada sebab. Kalau Allah tidak mengada, mana ada kita? Lepas tu bila pandai pada hakiki, tak ada. Pergi sikit lagi. Kita ada dah. Cuba Allah tidak melakukan amalan di kita. Mana nak berlaku? Arti amalan bukan hakiki hak kita. Cuma taufik dari Allah. Sampai bagi orang arif tu, dia tak bergantung dengan amalan. Dia tak bergantung di kerja. Hanya Allah menentukan kita ini, kerja tu. Kerja ni. Mana? Hak dia semua yang menjadikan kita, dia menjadikan kerjaan kita. Bila silas itu, tak ada apa dia. Itulah. Itu mana kata sebab mereka itu, orang arif, ia pandangkan bahawa semua amalan itu adalah ia daripada Tuhan bagi sekalian alam. Sebab kerana mulahazah mereka itu mensilar pandang mata hati mereka itu akan makna firman-Nya Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan Allah
telah menjadi, telah mencipta, telah mengada ia akan kamu, diri kita sendiri ni, dan akan amalan kamu, kerjaan kamu pun Allah menciptakan. Cuba kita tergedik. Kalau Allah tidak mencipta, mana nak berlaku? Tidak berlaku. Sebab itulah bagi orang arif, dia sapa di situ hati dia, maka senantiasa dia pandang. Lalu itulah dia kata, apabila kita bergantung dengan amal, itu tanda bagi masih kurang kita harap pada rahmat Allah. Bagi orang tu, apabila berlaku kesilapan, dia ingat takdir dari Allah. Bila dia berlaku dapat kebajikan, dia ingat minnah kurniaan dari Allah. Tak apa, nanti dia. Itulah. Baik, sambung kata Syekh Syurnubi lagi. Dan ketika itu, ketika mana? Dan ketika itu, ketika mulahazah akan makna permannya itu, maka tiada rasa besar oleh kanak kelik no boleh. Dan ketika itu, ketika pandang akan bahawasa semua amalan adalah ia daripada Tuhan, nak kembali situ pun ia sah. Dan ketika itu, ketika pandangkan bahawasa semua amalan tu adalah ia daripada Tuhan, ataupun ketika itu, ketika mulahazahkan makna firman-Nya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ketika itu maka tiada rasa besar oleh harap mereka itu orang-orang arifin, tak ada berasa besarlah dengan segala amalan yang soleh. Sabit tu mereka selamat, suci hati, tak ada nak mari ujub. Ujub ni sini panggil apa? Melayu panggil pengujub sini. Ataupun ajab. Terjemah tu nak ujub. Panggil apa? Bermegah. Ya ada salah lagi bermegah ni kalau kita sana terjemah daripada fakhr. Tafakhurum, bermegah-megah, berlambur bermegah-megah. Lepas tu fakhr tu jemaah apa tu? Bangga diri. Jadi kira-kira berhampiran makna kan? Dia panggil mutaqaribain. Dua makna yang berhampiran, pengertian hampir-hampir sama. Kalau nak kata ia pun berbangga diri, ialah bermegah-megah. Bila bermegah-megah kait dengan sombong. Panggil tak sombong? Sombong kata ni terjemah daripada takabur. Dia sakut itu. Bila bermegah-megah, berbangga diri, sombong, ada selagi kata ni panggil perasaan. Sini panggil tak? Panggil juga dah. Tapi lahjah dah lain dah. Perasaan. Panggil itu. Apa dia? Apa dia? Syok sendiri. Oh gitu. Syok sendiri. Jadi syok-syok ni seronok bukan? Gitu dah. Dia lahjah kedah. Dia potong banyak tinggal syok. Tinggal syok. Asalnya seronok. Munasabah dengan arah ajiba ya'jabu tu. Ajiba ya'jabu berasa seronok. Seronok dengan apa? Seronok dengan amalan. Kita boleh beramal berasa seronok. Kita boleh kerja berasa seronok. Hasil pada kerja boleh gaji menekak berasa seronok. Seronok dengan gaji, seronok dengan diri. Tak apa lagi dak seronok situ yang pecah dua lagi. Seronok kerana apa? Kerana syukur nikmat Allah. Itu kewajikan. Hak yang rusaknya seronok dengan tu, siapa panggil? Berbangga diri. Seronok kau tu, itu baru salah dia panggil. Itulah ujub. Dia tanya kan, perasa tu kau tanya tu gitu. Perasa bahawa dia kaya, perasa bahawa dia tu duit banyak. Orang tanya kata, dia lah kena tu dah. Syok dengan diri. Kalau Arab panggil al-i'jab, i'jabul mar'i bi nafsihi. Tu ujub, i'jabul mar'i bi nafsihi. Setengah daripada penyakit yang merusakkan amalan, iaitu i'jabul mar'i bi nafsihi. Masronok, orang tadi panggil perasa.
Menseronokkan apa dia seorang dengan diri sendiri. Bahasa dirinya lebih pada orang lain, bahasa amalannya lebih pada orang lain. Kalau ilmu, bahasa ilmunya lebih pandai pada orang lain. Tu seronok potarno ambil sok. Tu dah. Sok dengan dia. Supaya semetar jadi sak tu kan dah. Nanti sak. Apa sak? Sebentar. Oh jadi sak. Tunggu sak. Tu dia. Bila kita perhati faham luar dah. Tu dia dah. Supaya juga kalau selalu duduk di petani mula-mula tak fahamlah. Apa ni kata? Bila duduk lama fahamlah lahjah petani. Itulah dia. Baik. Bila kita kembali kepada huruf persuratan, klik pada bahasa persuratan, bahasa kalau Arab ke bahasa Fusha lah. Bila terklik pada bahasa tu banyak fahamlah. Mereka orang tak mengaji langsung tu payah faham tu. Kalau biasa belajar cara agama, dia faham luar Fusha nah. Ini macam luar persuratan, luar kitab-kitab ni dia ada ni. Tengok. Tu dia makna ujub, iaitu meseronokkan seorang dengan dirinya sendiri. Kalau amal pun dengan amalan. Hingga sampai pandai rendah pada orang lain. Bangga diri. Dia takut gitu. Dia panggil sifat apa tu? Sifat mazmumah. Lepas tu lawanan dia apa? Seronok dengan amalan. Tapi iktibar taufik dari Allah. Seronok segitu. Seronok dengan kekayaan. Iktibar dari Allah. Hak tu kebajikan. Masih lebat syukur pula. Itu dia. Ketika pandangkan bahawa amalan itu adalah daripada Tuhan, maka tiada rasa besar oleh harap mereka itu dengan segala amalan yang soleh tu. Dari segi mana tu? Dari sekira ni kita cakap apa tu? Dari segi min haitsu dari sekira bahawa mereka itu orang-orang arifi tu, dari segi dia tiada pandang, yakni dengan mata hati mereka, pandangan mata hati, tiada pandang bagi diri mereka itu akan beramal. Dia tak pandai diri dia beramal, dia tak terasa kata dia beramal. Supaya kita tengok wayang tu lah, wayang kulit tu. Dia duk bergerak-geri semua sekali, melompat dan bercakap apa tu, bukan dia sekali. Hanya dalam menzahirkan di situ. Lepas tu kita dah pandang dengan mata kepala, nampak di wayang tu bergerak, nampak di wayang tu lah bercakap, mungkin kita nyata di situ. Tapi hakikat dari dalamnya yang menggerakkan, itu hakikat. Dari dalamnya yang bercakap melahirkan suara di situ. Munasabah yang rupa ni, suara macam ni, yang rupa tu, suaranya macam itu. Itu dia. Maka nak contoh dengan itulah. Bagi orang arif, dia sampai hati ke situ. Maka dia tak nak bangga dengan amalan. Yang ni tilik dari segi kata, amalan tu dari Allah. Tilik situ. Tu makna kata, tiada rasa besar harap mereka itu dengan segala amalan soleh, dari segi bahawa mereka itu tiada pandang dengan pandangan mata hati bagi diri mereka itu akan beramal. Satu. Yang kedua, dan tiada jadi kurang yang atas pada tiada rasa besar. Ibarat tadi, kita kembali kepada awal. Dan ketika itu, ketika pandangkan bahawa semua amalan adalah dari Tuhan, tiada jadi kurang oleh harapan mereka itu orang-orang arifin. Tak ada kurang harapan pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila? Apabila taksir mereka itu pada taat. Apabila tafsir ni asal maknanya qassara ni mari daripada qasura makna pendek. Kalau baju, tangan baju kita pakai setakat ni, cuba ni panggil apa? Sini panggil apa? Serit. Dah bukan tarik arti ni. Kita yang pakai setakat tapi setakat ni panggil apa? Sitting.
Sikat. Kalau sikat sama dengan petani. Kalau siti tu nak tanya semula. Oh, cakap siti lah. Oh, boleh dua bahasa. Orang petani panggil sikat. Oh, tangan baju sikat. Kalau begini, panggil apa? Labuh sama. Itu dia bahasa dia. Jadi arti taksir ni mengurangkan. Ukurannya kita nak lanjutannya ukuran 30 inci. Tiba-tiba buat tak sampai, hanya 25. Panggil sikat. Yang kita kehendak 30, tapi lajak pergi sampai 35. Labuh. Maka taksir itu mana? Menyingkatkan. Tak asal arti. Lalu tu diterjemah kata, kerja salah panggil taksir. Supaya wajib atas kita belajar. Tiba-tiba kita tak belajar. Panggil taksir. Tak kena baca Fatihah. Hukum nak maaf kepada yang tak betul baca Fatihah tu dengan syarat jika tiada taksir pada belajar. Tadilah kita fiqh panggil. Maka dimaafkan dia pasal dia tidak taksir pada belajar dengan bahawa dia belajar. Kesungguhan dia belajar, guru pun sanggup ajar, tapi tak dapat juga dengan belajar pun Tuhan tak bagi juga ke dia. Orang panggil dimaafkan. Kerana tiada taksir pada belajar. Adapun orang yang tak betul tapi tak belajar, orang panggil taksir pada belajar. Apa dia? Mana mengurang. Tak belajar, mengurang. Dan bawa pada salah. Itu panggil taksir. Jadi bagi orang arif, apabila dia jatuh dalam kurang amalan taat, dia tak butuh harapan dia. Tiada jadi kurang oleh harapan mereka itu pada rahmat Allah. Dia tak kurang. Apabila taksir, apabila mengurangi mereka itu pada taat dan melaku, mereka itu akan kesalahan. Seperti kita nak misal contoh pada kita dalam kerja. Tiba-tiba jatuh kerjaan kita. Ataupun dia mengurangkan kerja kita, menyebabkan hasilan kita kurang. Dipotongkan kita panggil ke apa. Tapi bila tersilah Allah, tak ada apa. Nampak Zohir yang tu memotong kerja kita, potong kekurangan gaji kita. Tapi bila silap Allah, senang. Itu dia. Senang lah. Tapi kita tak sampai situ lah, kita marah tu. Cuba kita silap kepada Allah. Rezeki kita hakikat sebanyak ini, kita nak mau lebih pada ni tak boleh. Walau dulu kita pernah boleh 50. Tiba ni berkurangan sampai 40, turun lagi sampai 30. Hati rasa macam mana? Kegelisahan mari selalu. Siapa nak berhenti kerja, nak cari kerja lain. Orang petani panggil nak mengaju, nak memecah. Petani panggil apa pula? Merajuk. Merajuk orang petani tukar panggil mengaju. Sini merajuk. Itu dia. Berasa nak merajuk. Tapi cuba kita ingat hak Allah. Nak merajuk apa? Siapa berani nak merajuk dengan Allah? Bila ingat hak Allah. Masa 40 pun hak dia kan 50 ada hikmat. Sekarang dia mengurangkan tinggal 30. Ada hikmat. Tidak sia-sia. Bila terduduk situ, senanglah hati. Itu dia. Maka nak buat tak boleh. Bukan kita boleh buat. Ini dengan taufik dari Allah. Cuma ayat tu bagi orang arif dia dah sapa ke situ. Bukan dia akak dia sendiri. Allah mengakak dia sapa ke situ. Sebab tu bagi dia tenang. Manakala kita dia tak tenang, menunjukkan kita ni tak sampai ke mutabat tu. Itu dia ni. Itulah. Kerana bahawasa mereka itu sebab apa? Apabila taksir pada taat, mengurangi pada amalan taat. Contohnya kita kata, orang itu selalu bila malam dia bangun, bertahajud, berqiyamul lail. Tiba-tiba, kebetulan beberapa malam, tak jaga. Tak jaga. Jaga-jaga subuh. Berasa macam mana? Kalau kita orang tak siapa? Berasa rugi orang petani kata Allah ruginya. Berasa ada itu kan? Berasa rugi. Tapi bagaimana? Tak habis sini pihak lain. Ada tu hikmat tu. Itu dia. Itulah. Itu mana kata apabila taksir mereka tak putus, tak jadi kurang harapan. Sebab apa? Tiada jadi kurang. Kerana bahawasa mereka itu orang-orang arifin tu
yang tenggelam di dalam lautan redha dengan segala takdir Allah. Ini cakap balaghah ni. Tenggelam di dalam lautan redha. Ni orang panggil idhafah musyabbah bih kepada musyabbah. Yang ni tenggelam di dalam redha, ia dibanding seperti laut. Tenggelam di dalam laut dia panggil gharaq. Dalam istilah Arab dia panggil gharaq. Gharaq tu apa? Tenggelam. Apa itu dalam air tenggelam. Right? Maka bagi orang ni hati dia tenggelam dalam redha dengan qada Allah. Kita dah jadi amal dia redha tu. Raditu billahi rabba. Pagi 3 kali, petang 3 kali tu baca tu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyar rasulah. Baca ramai-ramai wiri. Tapi apa artinya? Raditu billah, aku redha. Tu Arab lagi. Bila kita Melayu lagi apa redha? Nak panggil apa pula redha? Sini. Rela. Rela tu cuba hurai sikit lagi. Rela. Apa kat dia dah? Tapi tu jawab kata rela Gusti. Dia kata dah. Rela. Aku tak redha. Aku tak rela. Apa rela ni sikit lagi? Cuba tafsir sikit lagi. Rela ni apa? Rasa kan rela ni? Rasa? Rasa cukup. Rasa puas hati je dah. Dia dah. Tu dia. Apa yang berlaku? Rela segala-galanya. Puas hati segala-galanya. Itu dah. Itu redha. Maka tu kita kata redha dia sifat hati bukan duduk sini. Kita duduk sini baru raditu billahi rabbah ada sini. Raditu billah bila Melayu aku redha, aku rela dengan Allah. Tapi buat susah. Mana raditu billah? Tempat mana raditu billah? Ada sini baru. Sini tak ada lagi. Tak sapa ke sini. Duduk sini baru. Tak pada. Itu mana kata kita zikirkan. Walaupun tak sapa sini. Kita zikir je berarti semoga-moga Allah mencampaikan. Ni sikit lagi hikmah. Sikit lagi nu. Musannaf kata jangan akau tinggal zikir. Zikir semata lidah serta lalai hati. Jangan meraju. Jangan mengaju. Macam mana kita duk zikir lidah saja tapi tak faham arti. Jangan berhenti. Kerana kalau berhenti terus tidak ada kedua-dua. Hati pun tak ada, lidah pun tak ada. Ni ada lagi di lidah. La ilaha illallah raditu billahi rabba. Walau tak sampai, jangan berhenti. Lama kelamaan Allah Ta'ala akan sampai. Takut mari lemah. Itu dia. Bagi orang arif, Allah Ta'ala beri dah ke dia. Sebab dia tenggelam dalam seolah-olah orang itu tenggelam dalam laut. Laut apa? Lautan redha dengan segala takdir Allah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Dia telah takdir telah menentukan. Tu takdir menentu, menetap. Tu bila Allah menentu begini, tak akan jadi yang lain. Allah menentukan putih, tak akan berlaku lain. Bagi orang ni tenggelam dalam laut redha dengan segala takdir Allah. Lagi pula, tambah lagi sifat dia. Yang berpegang mereka itu dengan tali qada Allah. Pegang dengan tali qada Allah. Ini pun tasbih semua ni. Ibaratkan qada seperti tali. Bila kita bergantung dengan tali yang kukuh, maka hati kita kejap. Mana tu tali qada Allah? Pada firman Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dalam surah Al-Qasas ayat 68 artinya, dan Tuhan engkau itu wahai Muhammad. Itu tafsir itu khitab ka, itu asal khitab ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuhan engkau itu wahai Muhammad yakhluqu ma, melaku ia Tuhan engkau akan barang suatu
yasha'u suatu yang ia Tuhan akau kehendaki akan melakunya. Itu dia maf'ul yasha'. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u khalqahu. Tuhan kamu Muhammad, dia melaku barang dia kehendak akan melaku. Bukan turut kehendak engkau. Nah, ini ayat hiburan. Bukan turut kehendak engkau. Dia melaku barang dia kehendak. Tengok turut kehendak engkau. Cerita bahawanya bapak nakkan kau Abu Talib supaya beriman. Tapi tengok tak beriman. Tuhan buat turut dia kehendak, bukan turut mu kehendak. Tengok. Lagi pula wa yakhtar dan pilih ia Tuhan engkau. Kedua maf'ul isyarat kata wa yakhtaru atas pada yakhluqu, bukan atas pada yasha. Nah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha ay wa rabbuka yakhtaru ma yasha. Sebab terjemahan isyarat dan pilih ni Tuhan engkau itu Muhammad, pilih ia akan barang ia Tuhan engkau kehendaknya, bukan dia pilih turut yang engkau kehendak. Tengok nah, dia buat bagi dia kehendak, dia melaku bagi dia kehendaki, juga dia pilih bagi dia kehendaki. Sebab tu apa berlaku hak di kita, hak dia pilih. Tapi kalau tilik pada situ, wajib atas kita redha dengan qada. Redha dengan qada mana? Tilik dari segi semua perkara tu dari dia. Ma kana lahumul khiyarah. Sambungan lagi. Tiadalah bagi mereka itu, bagi segala manusia, tiada ada apa? Tiada ada pilihan. Yakni pilihan atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu kita ada pilih apa kita nak kait sama insya-Allah. Esok kita nak pergi sana, insya-Allah boleh. Boleh kita pergi sana pergi ke petani sekali, boleh insya-Allah. Kena kait sama sebab kita tak tahu kanak Allah ke mana, kita tak tahu. Kadang-kadang hati berasa bulat. Berasa kalau persen kat 100% berasa nak pergi sungguh-sungguh. Buat siapa masa nak pergi, halangnya mari. Oh, maaf. Tak ada lagi orang hati nak pergi sungguh-sungguh. Tapi Allah ada sebab tak boleh nak pergi. Tengok. Jadi kita kena raditu billahi rabba. Aku redha. Kanak masa nak pergi, sekaligus rasa usah hati. Cuba tersilah klik dia. Ada hikmah, ada faedah, ada kebaikan. Allah tidak buat sia-sia. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu bila lalu mula tu. Walau tak kena dengan kanak. Kanak kita nak pergi, tak boleh pergi. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Apa dah? Tilik pada Allah tidak buat sia-sia. Ada hikmah. Tu dia. Tu bagi orang arif nak gelak orang arif tu dia. Lama tak bak dia tu. Bukan kita boleh dak akad sendiri. Kalau akad sendiri panggil dakwah. Itulah maka lahumul khiyarah. Fasubhanallahi apa dia? Fasubhanallahi wa ta'ala amma yasifun. Maka maha suci Allah. Nah, daripada barang yang mereka sifatkan. Habis. Patut ada nota kaki satu tua ke bawah tu. Ambil apa dia? Ambil istifadah sikit daripada ayat itu. Qauluhu apa dia? Tiadalah bagi mereka itu pilihan. Apa arti? Telah berkata ulama ahli tafsir rahimahumullahu ta'ala. Dari tafsir ayat ni dia kata tiada sayogia, tak sepatut, tak layak bagi seorang bahawa berdiri ia atas suatu pekerjaan. Kita nak buat sesuatu pekerjaan daripada segala pekerjaan dunia. Saya gia, tak saya gia bahawa berdiri atas suatu pekerjaan daripada segala pekerjaan dunia, malaikat bahawa minta ia seorang akan Allah Ta'ala, minta akan pilihannya. Pilihan Allah pada yang demikian itu, demikian suatu pekerjaan. Lah mana? Dengan bahawa
sembahyang ia 2 rakaat dipanggil sunnah istikharah, minta kebaikan dari Allah ataupun minta pilihan dari Allah. Nah, setelah kita kira dah dengan bila bentang dengan hukum syarak, kerjaan yang kita nak hadap ni kerjaan yang halal. Bila kita bentang dengan hukum syarak, segala rukun-rukun nak sah dia tu, kita belajar cukup. Apabila kita azam hati berasa nak buat, setelah kita bentang dengan hukum syarak, didapati halal, kerja yang kita nak buat ni kerja yang halal pada syarak. Hati pun berasa azam nak buat. Di situ kita istikharah. Istikharah tu 2-3 bagai lah. Satu dengan doa semata-mata, walaupun tidak lepas solat. Satu bagai lagi, tiap-tiap lepas solat kita doa. Satu bagai istikharah. Satu bagai lagi dengan bentuk semaya dengan kaifiat dia. Bagaimana dalam fiqh sebut. Nah, jadi apabila kita bentang dengan syarak, halal. Adapun bila bentang dengan syarak haram, jangan istikharah. Bila bentang dengan zuhir syarak, haram. Kerjaan itu kerja haram. Tidak istikharah. Sebab dengan zuhir syarak, haram. Hanya masalah istikharah ni bila kita bentang dengan syariat zuhir, halal. Setelah halal dah tu, kita minta lagi dengan Allah, tu lewat pilihan. Tu dia, kita nak berniaga ke berniaga. Benar yang dalam syaratnya suruh. Benar. Halal. Tak itu kan? Tapi di sampai halal pun, kita minta pilihan dengan Allah. Kita berasa nampak dah. Minta Allah Ta'ala beri pilihan yang baik. Itulah. Kemudian, baca ia pada rakaat yang pertama, yakni kemudian pada baca Fatihah, akan ini ayat, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Sani ayat pertama, rakaat pertama, dan pada rakaat yang keduanya baca akan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ini satu. Kemudian dan telah pilih oleh setengah-setengah masyayikh bahawa baca ia seorang yang sembahyang sunat istikharah pada rakaat yang kedua, kemudian pada Fatihah akan ayat wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Surah Al-Ahzab. Kemudian selepas daripada beri salam, berdoalah ia dengan doa yang telah ajarnya oleh Nabi SAW akan para sahabat radhiyallahu anhum, dan iaitulah yang sabit pada hadis yang telah riwayat oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Tu pergi ke fiqh lah. Nah, itu munasabah dengan tak kalau kita dah bicarakan semua kerjaan tu, walaupun kita nampak sesuatu perkara tu baik, seelok dia saya kira kita kena minta pilihan dari Allah. Minta pilihan dari Allah. Paling kurang kan kita minta secara betul-betul, ya Allah, apa kerjaan yang aku nak hadap ni, kita tahu dah pasal niat kita tu. Kalau sekiranya ada baik disimu pada agama aku, dunia aku, ada pula ada kebaikan disimu, minta mu menjadikanlah. Dan sekiranya kalau kerjaku yang aku mau hadap ini tidak ada kebajikan di isimu, tidak ada kebaikan pada agamanya dan keduniaan aku, nampak tidak ada kebaikan, kamu palingkanlah darinya dan menggantilah yang lebih baik. Itu dia. Mana kata kita tidak menentu semata-mata kita. Itu saya kira begitu. Baik. Kemudian kata ia, yakni Syekh Syarnubi lagi rahimahullahu ta'ala, bahawasanya redha dengan qada itu wajib ia. Wajib apa ni? Ini tafsir depan, yakni wajib ia pada syarak. Kita tafsir depan. Wajib ia dari sekira-kira kehendaknya ta'ala. Apa maksud? Yakni wajib ia redha dengan qada pada syarak, wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Kita orang yang ada akal dipanggil aqil, dan kita sampai umur dipanggil baligh. Bila kita lelaki, kalau perempuan aqilah, balighah. Maksud tak ni?
Apa dia wajib kita redha tu sekira-kira kana, yakni wajib ia redha dengan qada pada syarak atas tiap-tiap orang yang mukallaf dengan ditilik kepada kehendaknya Ta'ala akan dia. Tilik kat tu. Tu wajib atas kita redha. Sekalipun perkara tu pada syarak tu maksiat. Redha dari segi tilik kata dari Allah. Apa kata-kata setengah pada kita dah kata dah walaupun kita tak panggil redha. Kamu buat ni dengan sengaja kamu kau. Dah hati tak mau kau nak buat tapi ini dia berlaku juga. Kita tahu tak ada arah. Kata ni kata tak ada arah, mana bukan iradah kita dah ada. Nanti punya tak ada arah mari pada tak ada aradat. Tak ada aradat. Jadi ke Melayu tak ada arah. Kata ni kata tak ada arah. Tak nak berlaku, tak ada arah. Mu tak tahu kau kata perkara tu haram, tahu. Saya mengaku perkara tu haram, apa berlaku juga, mu buat apa juga. Tak ada arah. Di mana tara aradat kita, tapi berlaku juga aradat dari Allah. Tu wajib kita redha di segi tu. Ada pun tilik di segi usaha manusia, itu haram kita redha. Tu mana dua tilik. Suatu perkara, dua pihak. Tilik satu segi kata perkara ini tak akan berlaku malaikat dari kerana Allah. Tilik itu wajib terredha. Tapi kalau tilik dari segi kata perkara ini maksiat di segi syarak, usaha manusia, tilik segi itu haram kita redha dengan maksiat. Tengok di sini sekali lagi. Dan yang dicela akan dia, yakni akan redha itu, redha dengan qada tu dicela dari sekira ditilik kepada usaha hambanya. Itu dia. Tak kala itu maka berlainan oleh jihad dan i'tibar, yakni berlainan oleh hukum redha dengan qada itu pihak tilik dan kira-kira juga. Tilik kata semua perkara itu datangnya dari Allah, wajib atas kita redha. Tilik kata perkara itu tilik pada zahir usaha manusia, haram atas kita redha. Wajib kita tegur mungkar. Pada apa dia? Dan sungguhnya telah berkata oleh musannif. Musannif ni Syekh Ahmad Ibn Athaillah qaddasallahu sirrahu, ia kata pada setengah-setengah daripada beberapa qasidah bagi musannif. Dia kata dengan bentuk qasidah syair daripada Bahar Al-Wafir. Tu kalau orang mengaji dalam ilmu cakap arub, ilmu cakap lagu syair juga dia ada bahar dia ada sampai 15, 16 bahar nama dia. Sini panggil Bahar Wafir. Bahar Wafir tu ukuran wazan dia tu mufa'alatun. Tembak tu mufa'alatun. Kata tu wala yamna uzambum min rajai fa innallah ghaffaruz dzunubi. Ngaji ma'ruf panggil bahar wafir. Namanya mufa'alatun wala yamna mufa'alatun uzambum min rajai. Itu lagu dia dah. Fa innallah ghaffaruz dzunubi. Supaya dia kata ilahi lastulil firdausi ahla. Itu bahar wafir tu. Pahala nak tarik lagi-lagi lah. Kena kata bahar wafir kalau mengaji dalam ilmu aruf. Itu dia. Baik. Ya macam-macam. Macam wa muhayyan tu bahar lain pula dah. Tu panggil bahar khafif dia panggil. Wa muhayyan kasyamsi minka mudi'u. Ya kira tu. Tak suka lagu dia. Kalau hafizal ilahu karamatan li Muhammadin. Ada kata dia berjanji tu. Tu bahar kamil. Mutafa'ilun hafizal ilahu karamatan li Muhammadin
aba'ahul amjad sawnan lismihi. Tu orang tukar lagu minat kan. Penyanyi-penyanyi ngaji aruk, oh masuk mula. Dari ilmu aruk cakap syair-syair dah. Baik. Itu mana daripada bahar wafid. Ada pun kita dah mengapa mata alfiyah tu bahar rajaz kan. Baik. Wala yamna'hu dhanbun min raja'i fa innallaha ghaffarul dhunubi. Syair macam ni ada ilmu. Ini adalah hadis kata inna fi syi'ri la hikmatan. Sesungguhnya dalam kata-kata lagu itu ada hikmah, ada ilmu yang manfaat dalam itu. Ni lagu pasal ilmu. Ilmu nahwu ada lagu, ilmu sarah ada lagu, ilmu fiqh, tasawuf. Ilmu fiqh, ilmu usuluddin, ada mata jawharatul tauhid. Semua tu kata-kata lagu belaka. Ni dalam bentuk tasawuf. Wala yamna'hu artinya dan janganlah menegah akan dia, yakni akan seorang hamba oleh zambun, oleh sesuatu dosa. Zambun isim nakirah, halaman nafi dan barang pada makna nafi iaitu nahi. Sini nahi. Wala yamna' dan janganlah yamna'hu menegah menghalang akan dia, yakni akan seorang hamba oleh zambun, oleh suatu dosa, oleh sesuatu dosa. Bila kita berlaku suatu dosa, janganlah dosa tu menghalangkan daripada apa? Min raja'in, daripada harap, yakni harap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Rahmat Tuhan luah. Itu dia nah. Supaya kita berlaku sakit, kita tidak putus asa. Sebab tu selalu cari doktor, cari bomo. Sebab walaupun kita sakit, sekaligus mari berasa sebab nak mati dah. Tapi dalam nak mati pun harapan kita sembuh tu ada. Tak putus asa. Sebab tu bagilah ke mana pun. Dia kata buat perbedahan, bedahlah. Kata ni kata belah. Penyakit awak ni sampai tangan kena buat perbedahan. Bedah. Kata ni panggil juga bedah. Tapi bedah dia je panggil dia lain. Batah benar. Air dia terlipat, pergi bedah atas, bedah abu. Dia bedah. Nasabah juga perut dia bedah kan, ada je kan? Ada melak. Tu bedah. Aku tadi panggil belah. Kita panggil bedah. Belah perut dia panggil. Tadi panggil. Jadi nak ayat katakan, walau kita sakit, sebagaimana berat teruk dalam sakit pun, hati tak putus asa. Harapan hidup masih ada. Sebab tanya doktor, bagaimana harapan? 50%. 50. Ada lagi harapan 50. Masih lagi ada harapan 30. Dia panggil. Maka begitu kalau kita jatuh dalam kesalahan, kesilapan yang berlaku, jangan putus asa rahmat Allah. Itu makna kata wala yamna huzambum min raja'i. Janganlah menegah akan dia akan seorang hamba oleh suatu dosa, menegah daripada harap ke rahmat Allah SWT. Jangan. Sebab apa? Fa innallaha ghaffarul dzunubi. Kerana tu isyarat pada fa fi quwwati ta'lil. Sebab apa jangan? Kerana bahawa Allah itu Tuhan yang amat mengampun bagi segala dosa. Tu lah. Kita silah situ. Kita mulahazah betul Allah tu Ghaffar. Nama dia salah satu asma husna dia Al-Ghaffar, syirak mubalaghah, yang amat mengampun. Bukan sekadar yang mengampun. Ghaffar, yang amat mengampun akan segala dosa. Maksudnya yakni dan janganlah menjadi oleh seorang hamba akan sesuatu kesalahan atau suatu kesilapan itu jangan menjadi akan sebab bagi putus asa dan putus harapnya akan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Yang melengkapi ia rahmat Allah yang sangat luas tu melengkapi akan semua perkara. Cuba tengok di bawah tu pula. Sebagian awak saksi kata rahmat Allah Ta'ala ni luas sangat.
Kita tengok habis dulu. Kerana bahawa Allah Ta'ala yang amat mengampun ia akan dosa-dosa hamba. Tengok sahih dalam ayat Quran. Turun mai qauluhu rahmat Allah yang sangat luas seperti barang yang pada firman-Nya. Barang yang dikata keadaan rahmat tu amat luas seperti barang ni keadaan rahmat yang amat luas, sangat luas yang pada firman-Nya Ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktumuha lilladzina yattaqun fasa'aktumuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Ayat dalam surah Al-A'raf 156. Untuk senang kita cari dalam Quran. Artinya, dan bermula rahmat aku, kata Allah Ta'ala. Rahmat aku itu rata ia akan semua perkara. Kata dalam riwayat ada setengah ulama tafsir kata, tak kala ayat ini dibaca dulu sekarang. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kalau dalam Quran dia buat jim kecil. Macam kita tambah jim kecil tu. Apa itu? Itu menandakan apa? Jim tu isyarat pada harus dua pihak antara wakaf dan wasal kan. Kalau wasal pun harus, kalau wakaf pun harus. Apa jaizun, jaizut tarafain. Harus dua pihak, wakaf dan wasal. Katanya apabila ayat dibaca wa rahmati wasi'at kulla syai', bermula rahmatku itu rata ia akan semua perkara. Iblis ngaku dia kata ana min syai'. Mana iblis ada harap baik. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dia kata rahmat aku luas, telus. Tu wasi'at. Rata ia. Telus. Cakap tak telus. Ni macam masjid ni, masjid luah bukan ni. Tak kala luah ni telus ramai ni. Tu wasi'at. Saya kata rahmat aku ni luah, telus, rata. Bila kata ana min syai', tak kala telus semua syai', aku pun syai' juga. Iblis kata, mana dia ada harapan dia boleh masuk ayat ni. Kemudian dibaca lagi. Fasa'aktumuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah. Bila baca hak ni, hulu dia. Rahmatku luah pun fasa'aktumuha, maka selagi aku menetap akannya, kata bayak tubuh catat. Kita terjemah, maka selagi aku menetap akannya. Sungguh rahmat luah, tapi luah apa? Aku catat rahmat tu siapa? Iaitu bagi orang yang takwa mereka itu, yakni orang yang terpelihara daripada syirik, dan beri mereka itu akan zakat harta mereka itu. Situ iblis tak masuk lah. Harapan dia putus. Kemudian tak ana min syai'. Syai' mana? Iaitu aku catat, aku menetapkan rahmatku itu bagi orang yang takut akan Allah dengan bahawa beriman. Kan iblis kufur. Tak masuk dia. Dulu dia situ. Kata orang ahli kitab Yahudi, dia kata nahnu minal ladzina yattaquna wa yu'tuna zakah. Yang masuk kata dia apa? Dia kata kami daripada alladzina yattaqun. Dia beriman dengan Musa dan dia beri zakat. Mana dia masuk juga dalam ayat ni. Lepas tu Tuhan kata lagi, walladzina hum biayatina yu'minun. Dan orang-orang yang percaya mereka itu dengan segala ayat kami. Tak masuk dalam Yahudi Nasara dulu. Apa? Nak masuk dalam rahmat aku ni, iaitu kena ke orang-orang mukmin. Mana? Orang yang beriman percaya dengan semua ayat kami. Tak orang mukmin. Ada pun Yahudi percaya dengan Taurat, tak percaya dengan Injil, tak percaya dengan Quran. Tak masuk dia dalam ni. Kata hak masuk dalam kata wa rahmati wasi'at kulla syai'. Muraknya
Siapa dia hak kullu syai'in minal mu'minin je. Itulah ayat ni. Sebab tu mana kata bila kita dengar ayat ni, kita orang mukmin, kita orang ada iman, harap peluah, harap besar kepada rahmat Allah. Sebab tu jangan berputus asa walaupun kita terlincir kaki, jatuh di dalam kesilapan, walaupun dalam kerjaan jatuh kerjaan, dalam apa saja kita menghadapi tak dapat dengan kehendak kita pun, kita jangan putus asa, rahmat Allah luas. Mungkin hak kita kehendak kita suka kata baik, di sisi Allah tak baik. Maka rahmat dia sayang kepada kita, dia tak bagi hak kita kehendak. Sekaligus rasa sepuluh kata saya tak tunai dah. Berarti kita kena harap kepada rahmat dia. Sebab tu ditafsirkan rahmatku itu rata telus ia akan semua perkara, yakni pada dunia. Jadi kalau rahmat nasbah dunia, ini panggil rahmat mana kemurahan. Atau dunia tu terjemah kata Ar-Rahman, mustaq daripada rahmat juga, tapi rahmat hak yang ammah, terjemah kemurahan Allah. Kemurahan Allah masuk bi iblis pun masuk dalam kemurahan Allah. Minta umur panjang Allah beri. Panjang bukan nak ibadat, panjang nak menyesak anak cucu ada, Allah izinkan dia. Siapa ikutmu aku sediakan. Dengan kau. Itu mana kata rahmat mana kemurahan. Hak dunia. Ada pun rahmat hak mana sampai ke akhirat, rahmat dengan mana kesayangan. Hak tu khas dengan hamba yang beriman je. Jadi iblis kata ana min syai', ya dia dapat juga rahmat. Rahmat mana kemurahan Allah. Rahmat tu ialah ada pun rahmat dengan mana apa dia? Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun, tak masuk. Segala orang kufur tak masuk. Walau Yahudi panggil ahli kitab pun tak masuk, kerana mereka tidak walladzina hum biayatina yu'minun, kerana mereka tak beriman dengan Quran. Arti hak maksud dalam ayat tu siapa dia? Ialah mereka itu ialah orang-orang yang mukmin. Tu ialah boleh masuk dalam umat ayat. Oleh yang demikian, kalau kita jatuh dalam kesilapan, kesalahan, jangan kita berputus asa. Ini makna syair, wala yamna'hu dzambun min raja'in fa innallaha ghaffarudz dzunubi. Apa dah dalam kita kata syair, ilahi lastu lil firdausi ahla wala apa? Wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi, wahai Tuhan. Dalam merayu. Wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Lastu, bukanlah aku, wahai Tuhan. Bukan aku ahlan lil firdaus. Aku bukan ahli syurga firdaus. Bukan dia lah aku ni. Itu dia. Sebab kita orang biasa, kita orang awam, nak duduk tempat VIP, bukanlah kita. Itu kan? Semata-mata kita nak duduk tempat VIP, bukan. Itu dalam merayu tu. Orang panggil duduk apa dia? Duduk merayu dengan Allah. Duduk merendah diri kepada Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, bukanlah aku ini ahli bagi syurga firdaus. Aku bukan ahli. Dan wala aqwa ala naril jahimi. Aku tak kuasa di atas neraka jahim. Aku tak kuasa lah api dunia kena bunga api sedikit pun aku tak tahan hati. Apa nak tanggung dengan kamu? Aku tak kuat, tak kuasa. Dengan syurga, aku bukan ahli syurga kan aku kata Dengan kamu, aku tak kuasa nak tanggung. Allah molek kataan tu dah. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Pada apa lagi? Wahabli wahabli taubatan wa'fid zunubi. Ya Allah, berilah bagi aku ni taubat. Tak ada jalan lain dah. Harap kata surga, aku tak ada. Nak tanggung dengan aku tak kuasa. Oleh itu, fahabli taubatan.
Ya Allah berilah bagi aku ni. Boleh aku menyesal di atas apa kesilapan aku. Boleh aku berhenti apa kesalahan aku. Dan boleh aku azam hati tak mau dah. Lagi kata taubat. Fahabli taubatan wa'fir zunubi. Dan mu ampunkanlah dosa-dosa aku. Fa innaka ghafiruz zambi. Fa innaka fa innaka ghafiruz zambil azim. Kerana bahasa Engkau hai Tuhan, Engkau ni yang mengampunkan dosa yang besar-besar. Allah, tu rayu tu comel. Ingat siapa orang ambil dua baik dua bagi saya tu, lewat amal apa-apa, maya jemaah dia baca kan. Bala ni jadikan lagu lah. Dah. Itulah saya semacam ini, arti dia tu sangat-sangat menarik. Nampaknya apa dia untuk kali ini kena berhenti dulu setakat itu, dan insya-Allah kita ada masa lagi untuk pagi esok kita sambung lagi pada kata dan adapun segala orang salik maka munasabah akan mereka itu. Ni masih perkataan Syarnubi lagi ni.